Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Abdul Rahman Ma'ali dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kami kumpulan 5 akan membentangkan tugasan soalan yang kelima, iaitu penggunaan memori individu dapat mempelbagaikan lagi maklumat tentang sesuatu peristiwa sejarah. Berdasarkan pernyataan tersebut, terangkan kaedah dan kepentingan kajian memori dalam penyelidikan sejarah tempatan di negara ini. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Okey, kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli kumpulan, iaitu saya sendiri, Farhanuddin bin Abdul Razak, nombor matrik 150771. Seterusnya Abdul Hafiz bin Abdul Mubin, nombor matrik 152123. Seterusnya Wewin Desti Rahmah binti Muhyiddin, nombor matrik 152044. Dan yang terakhir Aina Murshidah binti Zakaria 150871. Kajian memori. Pengenalan. Menurut Nazan Harun 2012, sejarah lisan ialah suatu daripada kajian penyelidikan sejarah, kaedah yang digunakan oleh penyelidik dalam mengumpul sumber sejarah, saksi kepada sejarah berbentuk lisan sebagai suatu cara melengkapkan rekod bertulis. Jika sebelum ini pengkajian sejarah hanya berfokuskan penggunaan dokumen semata-mata seperti mana yang ditekankan oleh Leopold von Ranke, yang mana mahu menggagaskan peristiwa sejarah seperti sebenar-benarnya berlaku, tetapi dokumen-dokumen juga terdedah kepada bentuk kemusnahan sehingga dokumen-dokumen ini lenyap. Lenyap dokumen, maka lenyaplah harapan untuk menzahirkan sejarah yang benar-benar. Apabila perkara sebegini berlaku, kita semestinya akan bergantung pada kajian memori sebagai elemen yang penting untuk menjadi sumber sejarah yang terpenting bagi membekalkan maklumat penting peristiwa lampau. Jadi memori ini sebenarnya adalah kemampuan dalam menyimpan informasi sehingga dapat digunakan semula pada masa hadapan. Menurut Bruno, yang mana beliau menyatakan bahawa memori ialah proses mental yang meliputi pengkodian, penyimpanan dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat di dalam otak. Tambahan, sejarah memori juga dikenali sebagai social memory ataupun collective memory. Menurut Kamus Persuratan Melayu, sejarah memori ini merupakan satu disiplin ilmu yang melibatkan kegiatan proses mencari semula ingatan, kenangan atau pengalaman individu tertentu untuk mendapatkan cerita atau perkabaran tentang apa-apa yang dialami oleh mereka. Menurut Profesor Mahdi Musa dalam artikelnya, iaitu rekonstruksi masa lampau melalui sejarah lisan, menyatakan bahawa kajian memori ini sebagai bidang ilmu sejarah untuk merakam dan mendokumentasikan peristiwa sejarah lampau dan fenomena sosial melalui pengalaman dan memori manusia bagi membolehkan kita memahami apa-apa yang berlaku pada masa lampau. Seterusnya, menurut K. Wijaya Kumari dalam artikelnya, iaitu Oral Tradition as Source of Construction of History of Literate Society, menyatakan bahawa penceritaan sejarah berasaskan memori ini membantu sejarawan dalam mendapatkan maklumat penting daripada generasi lepas yang boleh dicatatkan untuk disampaikan kepada generasi akan datang, supaya dengan catatan memori sejarah ini ia dapat menjadi satu modul pembelajaran untuk diajarkan dalam institusi pendidikan. Pandangan ahli sejarah berkenaan kajian memori. Alan Nevins. Alan Nevin merupakan seorang ahli sejarah Universiti Columbia Amerika Syarikat yang dianggap sebagai individu yang mempelopori bidang sejarah lisan pada tahun 1948. Beliau turut melaksanakan satu inisiatif untuk mengabdikan ingatan dan juga kenang-kenangan yang tidak dapat direkodkan. Antara inisiatifnya ialah beliau menemu ramah secara sistematik orang-orang Amerika yang dipercayai mempunyai ingatan dan kenangan yang bernilai sejarah. Beliau juga menyalin semula temu ramah ke dalam bentuk tulisan dan disediakan bagi kegunaan para penyelidik. Seterusnya, menurut pandangan Donald Ritchie, menyatakan bahawa sejarah memori ini satu kaedah mengumpul memori-memori dan pengalaman yang bernilai sejarah yang dirakamkan melalui wawancara. Sejarah kelahiran kajian memori dalam kajian sejarah. Pengkajian sejarah berasaskan kajian memori ini telah lama berlaku, sejak zaman purba dahulu lagi. Hal ini dibuktikan oleh kehadiran sejarawan dari Yunani dan juga Rom yang mana telah menggunakan kajian memori ini untuk mengkaji sejarah peperangan yang berlaku pada suatu ketika dahulu. Sebagai contohnya, sejarawan barat seperti Herodotus, yang mana beliau telah menemu bual masyarakat Yunani
yang menyaksikan pertempuran dalam Perang Greek Parsi dalam usaha untuk mendapatkan maklumat penting dalam peristiwa tersebut. Contoh lain, Thucydides yang menggunakan temu bual dalam usaha untuk mendapatkan memori masyarakat lampau yang terlibat dalam Perang Peloponnesia. Beliau telah mengembara untuk menemui para tentera yang pernah dalam perang berkenaan dan beliau mengutip keterangan-keterangan tersebut untuk hasil penulisannya. Dan hal ini sebenarnya jelas yang kajian memori ini telah lama berlaku. Kaedah ini juga dapat liputan meluas apabila tertubuhnya beberapa institusi pendidikan di barat dalam usaha untuk memastikan kaedah ini kekal. Pada tahun 1948, Universiti Columbia di Amerika Syarikat merupakan institusi pertama di dunia yang mendukung penggunaan kajian memori dalam sejarah. Kajian memori ini juga boleh dilaksanakan ke atas tokoh-tokoh yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Sebagai contoh, projek sejarah lisan di Malaysia yang mengkaji tentang peristiwa pendudukan Jepun di Tanah Melayu, peristiwa darurat, perjuangan kebangsaan, kemerdekaan boleh didapati pada tokoh-tokoh yang masih hidup, manakala kajian memori tentang tokoh yang telah meninggal dunia dan terlibat dalam peristiwa sejarah seperti Datuk Onn Jaafar, Tunku Abdul Rahman, Tun Hussein Onn dan sebagainya, yang mana boleh didapati melalui orang yang paling rapat seperti ahli keluarga. Jadi maklumat yang diperoleh daripada sumber lisan akan dirakamkan dan disalin semula untuk digunakan dalam menginterpretasi peristiwa sejarah. Jadi dengan serba sedikit pengenalan yang saya berikan ini, diharapkan dapat membantu sejarawan pada masa ini untuk lebih mengambil perhatian mengenai kajian memori dalam pengkajian sejarah yang lebih berkualiti. Jadi oleh itu, kami mendapati terdapat beberapa kaedah dan kepentingan kajian memori dalam penyelidikan sejarah di negara ini. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan mempersilakan pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Wiwin Desti Rahma binti Muhyiddin, nombor matrik 152044. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan tentang kaedah kajian memori. Kaedah yang pertama ialah kaedah lisan. Kaedah lisan ini dipelopori oleh Herodotus yang menjalankan proses temu ramah individu untuk mendapatkan peristiwa-peristiwa sejarah yang dianggap penting pada masa lampau. Beliau telah dianggap sebagai bapa sejarah dan perintis dalam bidang ini. Menurut Ahmad 1987, kaedah lisan merupakan satu kaedah atau teknik penyelidikan moden yang bertujuan untuk memelihara pengetahuan-pengetahuan sejarah melalui pengkisahan. Ringkasnya, kaedah ini melibatkan proses wawancara dan merakam ke dalam pita tentang keterangan-keterangan orang yang mengetahui sesuatu peristiwa sejarah, sama ada melalui penglibatannya secara langsung dalam peristiwa itu atau sekadar dapat melengkapkan sumber-sumber prima yang lain. Biasanya, ia dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang peristiwa yang telah berlaku daripada pelakunya sendiri, saksi mata, pendengar, pemegang tradisi atau sesiapa yang tahu tentang peristiwa tersebut. Contoh peristiwa yang menggunakan kaedah lisan ini adalah penulisan autobiografi Sarjan B. Jeffrey Muhammad Asi yang dikategorikan sebagai personal memory. Kajian ini menceritakan tentang tokoh seorang sarjan yang telah berbakti dalam pasukan polis pada dua zaman, iaitu zaman sebelum dan selepas pembentukan Malaysia. Penulisan ini telah menggunakan kaedah temu bual dalam mendapatkan maklumat yang belum didokumentasikan lagi. Pendekatan temu bual ini dijalankan secara terpilih dari kalangan veteran pasukan polis yang masih hidup sezaman dalam pasukan polis dengan Sarjan B. Muhammad Asi. Mereka telah ditemu bual bagi memberikan penjelasan mengenai kejayaan beliau dalam polis. Kaedah yang kedua ialah kaedah banding silang. Kaedah lisan sering terdedah dengan propaganda di mana saksi mungkin tidak bercakap benar atau menokok tambah cerita. Oleh itu, kaedah banding silang juga dilakukan dalam kajian memori. Ahli sejarah lisan akan melakukan pemeriksaan sebagaimana ahli sejarah saintifik memeriksa kesahihan dokumen. Contohnya, ahli sejarah akan menyemak kesahihan maklumat informan berulang kali dan menemu ramah lebih daripada seorang saksi.
Sebelum menemu ramah saksi, ahli sejarah lisan akan memeriksa latar belakang saksi terlebih dahulu. Bukan itu sahaja, ahli sejarah juga akan membandingkan pengucapan saksi dengan membandingkannya dengan dokumen-dokumen yang sedia ada bagi mendapatkan maklumat yang sahih. Contoh peristiwa yang menggunakan kaedah banding silang ini adalah Perang Peloponnesia yang dikategorikan sebagai kolektif memori. Penulisan Thucydides mengenai Perang Peloponnesia telah mengambil kira keterangan saksi, iaitu keterangan proto. Contohnya, Thucydides telah mengambil sumber daripada pengalaman para prajurit yang terlibat di dalam perang tersebut. History of the Peloponnesian War merupakan sebuah karya monumental dari Thucydides, salah seorang penduduk dari Yunani yang dianggap sejarawan kedua setelah Herodotus. Peperang ini merupakan perang terbesar yang pernah mengguncang Yunani dan meluas sehingga ke Barbar. Dalam mengisahkan perang ini, Thucydides telah menemu ramah prajurit-prajurit yang terlibat dalam peperangan tersebut, di samping merujuk kepada penulisan Herodotus dan Homerus. Di sini kita dapat melihat Thucydides telah merujuk penulisan daripada Herodotus dan Homerus bagi membandingkannya dengan pengucapan saksi yang terlibat dalam peperangan tersebut bagi mendapatkan maklumat yang sahih dan memastikan prajurit-prajurit tersebut tidak menokok tambah cerita. Itu sahaja daripada saya. Saya teruskan kepada pembentang yang seterusnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Rahman serta rakan-rakan sekalian. Saya Abdul Hafiz bin Abdul Mubin, memegang nombor kad matrik 152123, akan menyambung pembentangan ini dengan menyentuh aspek kepentingan kajian memori dalam penyelidikan sejarah tempatan. Salah satu kepentingan kajian memori adalah seperti meluaskan ruang lingkup sejarah dalam sesuatu proses penyelidikan yang dijalankan. Ruang lingkup sejarah yang meluas membawa arti sejarah dapat dikaji dengan lebih mendalam, yakni menyentuh kejadian-kejadian dan peristiwa yang berlaku kepada semua golongan masyarakat. Perkara ini bermaksud kajian memori telah menjadikan medan pengkajian bertambah luas apabila para sejarawan mula menyelami kisah-kisah atau cerita-cerita daripada golongan masyarakat tempatan yang mempunyai sentimen perjuangan yang mereka alami sendiri dalam kehidupan lampau. Dengan adanya kajian memori, ahli sejarah bukan sahaja mampu melebarkan skop pengkajian bagi kisah-kisah pihak berstatus quo tertinggi dalam sosial masyarakat sahaja, malah mampu mendapatkan cerita sejarah daripada sudut pandang masyarakat bawahan, sama ada dalam aspek politik, sosial, ekonomi dan lain-lain lagi. Hal ini demikian disebabkan para sejarawan mampu mendapatkan dapatan kajian sejarah yang mapan dengan mengambil kira perspektif masyarakat tempatan sebagai bukti-bukti kecil yang memberi impak yang sangat besar terhadap penulisan kajian sejarah. Luasnya ruang lingkup bermakna semakin banyak aspek-aspek sejarah yang boleh disentuh bagi mendapatkan sesebuah kebenaran yang terlindung di sebalik penceritaan dan penulisan oleh pihak-pihak kolonial. Antara contoh peristiwa penting yang boleh dilihat menerusi kajian memori adalah seperti di dalam artikel yang berjudul Kanchanaburi and the Thai Burma Railway, Disputed Narrative in the Interpretation of War oleh John Lennon. Dalam penulisan tersebut, beliau telah menjelaskan bagaimana sejarah yang berlaku sememangnya telah diputar belit dan ditokok tambah bagi menutup peristiwa-peristiwa hitam di bandar tersebut. Apabila kajian memori dijalankan ke atas bekas-bekas tahanan perang yang telah bekerja secara paksa oleh pihak Jepun untuk membina landasan kereta api maut di sempadan Thai Burma pada tahun 1942 sehingga 1945, yang menyaksikan 239,711 orang daripada pelbagai bangsa dan negara telah dikera untuk bekerja, dan sebanyak 97,652 orang telah terkorban, dengan angka daripada orang Melaya yang telah tewas adalah hampir 47,000 orang daripada jumlah 75,000 orang buruh.
Punca-punca yang dapat dikenal pasti adalah disebabkan oleh kekejaman dan keganasan pihak Jepun serta masalah penularan penyakit berjangkit seperti malaria, beri-beri, taun dan pellagra. Seterusnya, yang kedua pula adalah mengisi maklumat sejarah yang tiada dalam rekod dokumen. Leopold von Ranke sememangnya amat mendukung prinsip penulisan sejarah sebagaimana ia benar-benar berlaku, yakni sejarah yang hanya mampu ditulis berdasarkan kajian yang dilakukan ke atas dokumen-dokumen. Sudah semestinya, kajian terhadap sumber-sumber berbentuk rekod-rekod dan dokumen juga memberikan kepentingan yang sangat besar bagi mengetahui dan memahami maklumat dan konteks sesebuah peristiwa boleh berlaku pada masa lampau. Namun hal yang demikian tidak dinafikan bahawa penulisan yang mengkhususkan penyelidikan dokumen-dokumen tidaklah mencapai tahap pemerolehan maklumat yang maksimum kerana ada kalanya sumber-sumber yang sedia ada terhad daripada aspek skop kajiannya. Ekoran permasalahan tersebut, kajian memori telah mengisi lompong-lompong yang ketara dalam penulisan sumber sejarah berbentuk dokumen dengan memfokuskan kredibiliti memori dan cerita-cerita masyarakat yang terlibat sama dalam sesuatu peristiwa sejarah. Perkara ini disokong oleh E.P. Thompson dan George Root, ahli sejarah yang pakar dalam kajian memori yang memberikan sokongan bagi mengangkat suara-suara masyarakat yang telah diabaikan, yakni sejarah dari bawah. Sebagai contoh, di dalam penulisan kajian memori bertajuk Survivor Testimonies from Starachowicz, Writing the History of Factory Slave Labor Camp, dalam buku Collected Memories Holocaust History and Post-War Testimony oleh Christopher R. Browning, menceritakan tentang pengalaman kehidupan banduan-banduan kamp Starachowicz yang diatur berdasarkan prinsip egalitarian dan demokrasi. Namun, terdapat sesetengah banduan juga yang diberikan keistimewaan dalaman sehingga mengorbankan banduan-banduan lainnya. Hal ini menunjukkan hierarki teratas yang dipimpin oleh pihak Yahudi yang mengawal semua kegiatan di dalam kamp sehinggalah kegiatan rasuah berskala besar dan juga harta-harta pendatang baharu dirompak secara halus. Penulisan sejarah mereka diambil menerusi temu bual bersama hampir 173 kesaksian yang masih terselamat. Kepentingan kajian memori dalam penyelidikan sejarah tempatan yang seterusnya ialah membantu memberikan gambaran yang lebih jelas tentang peristiwa sejarah lampau. Kajian memori dalam sejarah sememangnya tidak boleh pisah daripada sejarah lisan yang membentuk peristiwa lampau yang lebih jelas dan lebih difahami. Kajian memori ini menuntut para sejarawan untuk bertemu dengan individu yang pernah terlibat dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang dianggap penting dan bernilai untuk dikaji dan disimpan untuk catatan rekod penyelidikan sejarah. Sejarawan kita perlu menghargai peluang ini untuk kita mendapatkan kebenaran yang lebih jelas yang tidak kebenaran ini tidak diceritakan di dalam dokumen. Melalui temu bual ini, kita boleh mendapatkan sisi kebenaran atau kepalsuan yang mungkin wujud dalam penceritaan sejarah yang sedia ada. Dalam konteks ini, saya mengambil contoh peristiwa perarakan Bataan yang berlaku pada Perang Dunia Kedua yang akhirnya telah mengorbankan seramai 77,000 orang tentera bersekutu. Peristiwa ini adalah contoh peristiwa kekejaman tentera Jepun ke atas wilayah yang dijajahnya. Hal ini dapat dibuktikan apabila tentera Jepun ini telah memerintah tawanan perang berarak beratus-ratus kilometer ke tempat lain yang jelas sekali memperlihatkan layanan buruk terhadap tawanan perang. Salah seorang mangsa yang terselamat dan lebih dikenali sebagai Glenn Frazier, beliau menceritakan pengalaman apabila beliau melihat rakan seperjuangannya dibunuh dengan kejam menggunakan bayonet disebabkan oleh rasa penat yang menyelubungi tentera bersekutu. Bahkan beliau juga berceritakan tentang tindakan Jepun yang mengikat rakannya yang lemah di sebatang pokok lalu ditikam dengan rakus oleh tentera Jepun.
Hal ini membuktikan bahawa pentingnya kita untuk memanfaatkan kajian memori sejarah berasaskan lisan ini untuk mendapatkan sisi-sisi cerita terpinggir yang tidak langsung disebut oleh mana-mana sumber. Tambahan pula, perkara ini juga membantu sejarawan untuk mendapatkan kebenaran mutlak sekaligus membantu para sejarawan untuk membina sebuah peristiwa sejarah yang sudah berlaku bagi tatapan kepada generasi muda tentang bahayanya penjajahan kuasa asing. Jadi jelaslah bahawa kajian memori sejarah ini penting dalam pembentukan peristiwa, penting dalam penyelidikan sejarah tempatan. Akhir sekali ialah kesimpulan. Dapat saya simpulkan bahawa kajian memori merupakan salah satu tema utama dalam bidang sejarah yang mempunyai banyak kepentingan dan kaedah yang digunakan. Penggunaan kajian memori dalam penyelidikan sejarah tempatan di negara ini dapat menyumbangkan lebih banyak maklumat mengenai peristiwa-peristiwa yang berlaku. Antara kaedah yang digunakan ialah kaedah lisan dan kaedah badi silang. Dapat kita ketahui bahawa kaedah lisan ini melibatkan proses wawancara tentang keterangan-keterangan orang yang mengetahui suatu peristiwa. Manakala bagi kaedah banding silang pula, ahli sejarah ini akan menyemak kesahihan maklumat berulang kali dan menemu ramah lebih daripada seorang saksi. Ahli sejarawan juga akan memeriksa latar belakang saksi terlebih dahulu sebelum menemu ramah, dan ahli sejarawan ini juga akan membandingkan pengucapan saksi dengan membandingkan dokumen-dokumen yang sedia ada. Terdapat juga kepentingan kajian memori dalam penyelidikan sejarah tempatan, antaranya meluaskan ruang lingkup sejarah, mengisi maklumat sejarah yang tiada dalam rekod, membantu memberi gambaran yang lebih jelas tentang peristiwa lampau. Sumber memori ini diperolehi melalui penceritaan seseorang tentang sesuatu peristiwa. Pada asalnya, maklumat berkenaan tidak tulis, tidak direkodkan maupun dirakam. Meskipun maklumat diperolehi itu hanyalah memori, namun ianya akan dirakam dan ditulis semula. Sifatnya juga masih dianggap sebagai sumber lisan. Pada asalnya, sumber memori ini dianggap sebagai subjektif dan sukar untuk dipercayai. Namun, jangan kita lupa bahawa memori juga berpotensi untuk mengimbangi naratif sejarah rasmi yang sebelumnya hanya berfokuskan politik. Sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.